Shalom dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. 弟兄姐妹，大家平安。 Ya, senang pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. 感谢神，今天早上我们能够一起来敬拜他。 Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Oktober. 不知不觉，我们已经来到10月份了。 Ya, itu artinya kita sudah berada di akhir tahun 2024. 这表示我们已经到了2024年的年尾。 Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. 不久，我们就要庆祝圣诞节了。 Ya, selain kita bersuka cita, 我们除了欢喜快乐 kita 之 juga 外， diingatkan bahwa usia kita sudah bertambah 1 tahun. 我们也被提醒，我们的年龄又增了1岁。 Tetapi sesungguhnya usia kita dalam dunia ini juga sudah berkurang 1 tahun. 但事实上，我们在世界上的这个岁数已经少了一岁。 Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. 但是我们感谢主， Di dalam dunia yang sementara ini, 在这短暂的世界里， Tuhan memberikan kita kesempatan mengenal Dia. 主给我们机会来认识他。 Nah, dan hari ini kita berkumpul di tempat ini, 今天我们聚集在一起， kita boleh bersama-sama beribadah. 能够一起来敬拜， Kita pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. 让我们善用这时间。 Ya, oleh sebab itu sewaktu ibadah, 因此呢，在敬拜的时候， jangan lagi ada yang bermain handphone. 请大家不要玩手机， Ya, supaya kita bisa konsentrasi. 让我们能够专心敬拜神。 Ya, kita berdoa. 我们祷告， 亲爱的天父上帝，在这个时刻，我们预备好我们的心，要思想你的话。我们恳求圣灵充满我们，带领我们，帮助我们，让我们所听能够遵行你的话语，我们能够顺服你的话。亲爱的巴父神，我们也恳求你带领2位软弱的仆人，当他们传扬你的信息的时候，高摩我们每个人也是能够明白。谢谢主，我们如此祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。Pada suatu hari ada seorang ayah yang membawa anaknya yang masih kecil untuk mendaki gunung. 有一天呢，有一个爸爸带着小儿子去爬山。 Ketika sampai ke puncak gunung, 当他们到山顶的时候， mereka menikmati segala keindahan pemandangan di atas gunung itu. 他们享受在山顶上的美景， Mereka juga menikmati segarnya udara pegunungan. 他们也享受山区的那种新鲜 Mereka 空气。 begitu bersukacita dan bergembira. 他们非常的欢喜快 Mata 乐， mereka memandang jauh ke depan melihat keindahan-keindahan yang ada. 他们的眼睛远看风景。 Ya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， ketika mereka sudah beberapa jam di atas gunung dan melihat keindahan yang ada. 当他们在山顶几个小时观赏美景的时候， Iya, waktu mereka hendak turun gunung, 当他们要下山的时候， iya cuaca tiba-tiba berubah. 天气突然变化， Sehingga terjadi kabut yang sangat tebal. 到处编满了这个 Dan 乌云， pemandangan juga menjadi terhalang. 他们也不能够看到 Bahkan jalan 东西 turun 了 ke gunung sepertinya tidak lagi kelihatan. 他们也看不到下山的路 Pada saat itu, sang ayah bersama dengan anaknya sudah hendak turun gunung. 那个时候，爸爸跟儿子要下山了。 Sang ayah berkata kepada anaknya, 爸爸对儿子说 pegang tangan papa erat-erat.：“ 你要紧握爸爸的手。” Kemudian sang anak ketika melihat kondisi yang demikian, 然后儿子看到这样的情况的时候 si，anak dengan penuh ketakutan berkata kepada ayahnya, 儿子心里害怕，对爸爸说 ayah kita tidak melihat jalan turun. 爸爸，我们看不到下山的路呢， Apakah ini aman? 这安全吗？ Ya, ketika mendengar kekhawatiran daripada si anak, 当爸爸听到儿子心里的 ayah 担心 berkata 的时 kepada 候， anaknya, 爸爸对儿子说 nak,：“ 孩子， sekalipun kamu tidak melihat jalannya, 虽然你看不到路， percaya saja sama ayah. 你要相信爸爸， Pegang tangan ayah 你 erat-erat.” 要紧握爸爸的手。 Saat itu sang anak memegang erat tangan ayahnya. 那个时候，
儿子就紧握爸爸的 dan 手， mempercayai ayahnya untuk menuntun dia turun ke bawah. 相信他的爸爸牵引他走下山。 Singkat cerita, mereka sampai di kaki gunung dengan selamat dan tidak kekurangan apapun. 长话短说，他们平安抵达山脚，他们平安无事。 Bapak Ibu Saudara, sang anak hanya butuh percaya. 弟兄姐妹，小儿子只需要相信， Dan akhirnya dia selamat. 他终于平安了。 Secara rohani, 从灵性方 ada 面， seorang penulis buku yang terkenal bernama Corrie ten Boom. 有一个作家名叫克利坦布姆， Dia mengatakan sebuah kalimat. 他写了一句话： Percaya kepada Tuhan artinya bersandar pada apa yang tidak kita lihat dan yakin pada apa yang Dia janjikan. 相信主意味着依赖我们看不见的，并且相信主的应许。 Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, 我重复一次， apa yang dimaksud dengan percaya kepada Tuhan? 相信主的意思是什么呢？ Percaya kepada Tuhan artinya bersandar pada apa yang tidak kita lihat dan yakin pada apa yang Tuhan janjikan. 相信主的意思就是依赖我们眼睛看不见的，并且相信主的应许。 Saudara-saudari yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， kita seringkali mendengar orang berkata, 我们常常听见有人这样说： saya mau melihat dahulu baru aku percaya. 我要先看见，然后才相信； Saya mau melihat terlebih dahulu baru aku percaya. 我要先看见才相信。 Namun numpang tanya, 但是，请问， di dalam kenyataannya, 在事实上， apakah orang yang sudah melihat pasti akan percaya? 那些已经看见的人是否一定会相信吗？ Firman Tuhan hari ini memberitahu pada kita 今天神的话将告诉我们， bahwa orang yang sudah melihat pun belum tentu dia bisa percaya. 那些亲眼看见的人也不一定会相信。 Adakah dukungan Alkitabnya? 有没有圣经的支持吗？ Mari kita lihat Yohanes 12 ayat 37 sampai 43. 我们一起看约翰福音第12章37到43节。 Kita membaca dalam bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Yohanes 12 ayat 37 sampai 43, demikian firman Tuhan. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya pada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya. Sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. 约翰福音12章37到43节，他虽然在他们面前行了许多神迹，他们还是不信他。这是要应验先知以赛亚的话说：“主啊，我们所传的有谁信呢？主的膀臂向谁显露呢？”他们所以不能信，因为以赛亚又说：“主叫他们瞎了眼，硬了心，免得他们眼睛看见，心里明白，回转过来，我就医治他们。”以赛亚因为看见他的荣耀，就指着他说这话。虽然如此，官长中却有好些信他的，只因法利赛人的缘故，就不承认，恐怕被赶出会堂。这是因为他们爱人的荣耀过于爱神的荣耀。 Firman Tuhan yang kita baca ini 我们所读的这段经文， memberitahu kepada kita sesungguhnya Tuhan Yesus sudah melakukan begitu banyaknya mujizat. 告诉我们，其实耶稣已经行了许多神迹启示。 Bahkan Tuhan Yesus juga sudah membangkitkan Lazarus yang mati 4 hari lamanya. 耶稣甚至已经使那已经死了4天的拉撒路从死里复 Dengan 活。 kata lain bahwa mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu begitu nyata di depan mata mereka.
耶稣已经在他们的眼前行了许多实际的神迹。 Tetapi herannya adalah mereka yang sudah melihat mujizat yang begitu nyata, mereka tetap tidak percaya kepada Tuhan Yesus. 让我们感到稀奇的是，虽然那些人已经亲眼看到耶稣的神迹，却不愿意相信 Bapak 他。 Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， apa sih yang membuat mereka tidak mau percaya Tuhan Yesus? 为何那些人不愿意信耶稣呢？ Renungan kita pada pagi hari ini akan memberitahu kepada kita. 我们今天的思考将告诉我们， Hari ini kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. 今天我们之所以会信耶稣， Bukan oleh karena kita sudah melihatnya. 并不是因为我们已经看见了， Karena orang yang sudah melihat sekalipun belum tentu bisa percaya. 因为那些虽然眼睛看见的人，却不一定会相信。 Tetapi hati yang terbuka oleh kebenaran firman Tuhan itulah yang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. 只有那些敞开心门接受真理的人，才能够信耶稣。 Di dalam renungan firman Tuhan hari ini kita akan belajar 3 kebenaran firman 今 Tuhan. 天我们要一起学习3项真理。 Yang pertama, 第一， iman yang bukan berdasarkan penglihatan. 信心不是基于眼见。 Tadi kita sudah melihat firman Tuhan memberitahu kepada kita Tuhan Yesus sudah melakukan banyak mujizat. 刚才神的话已经告诉我们，耶稣行了许多神迹 Mereka 奇事， sudah melihatnya. 他们已经看见， Mereka tetap tidak mau percaya. 但他们仍然不要 Bapak 相信。 Ibu Saudara yang 亲 dikasihi 爱的弟兄 Tuhan. 姐妹， Hal ini memberitahu kepada kita 这事情告诉我们， bahwa bukan mujizat-mujizat yang membuat orang bisa percaya Tuhan 使一 Yesus. 个人相信耶稣的，并不是神迹 Tetapi 奇事。 jika hati yang tertutup akan kebenaran firman Tuhan, mereka tidak akan mungkin bisa percaya pada 如 Tuhan. 果一个人封闭自己的心，不管怎么样，他都不会相信主耶稣。 Mari kita membayangkan kita berada di sebuah ruangan yang ada wifi-nya. 让我们想象自己在一个有无线网络的地方， Sekalipun kita tidak bisa melihat sinyal daripada wifi itu, 虽然我们看不到它的信号， kita juga tidak bisa menyentuh wifi itu. 我们也摸不着信号， Kita tidak bisa mendengar suara wifi yang 我们 ada. 也听不见信号的声音。 Namun kita bisa tetap percaya bahwa ruangan ini ada sinyal wifi-nya. 但是我们相信，在这个地方有这个无线网的信号， Oleh karena perangkat atau handphone kita dapat terhubung dan berfungsi dengan baik. 因为我们的手机可以联系到，而且可以使用。 Kita tidak perlu melihat adanya sinyal wifi itu. 我们不需要眼看到这个信号， Baru kita percaya bahwa ruangan ini ada wifi atau tidak. 才相信这个地方有没有无线网络没有。 Tetapi oleh karena manfaatnya itulah kita tahu bahwa wifi itu ada. 但是透过其功能，我们晓得这个无线网络存在。 Demikian juga dengan iman percaya kita kepada Tuhan. 我们对于主的信心也是一样。 Meskipun mata jasmani kita tidak melihat Tuhan, 虽然我们的肉眼看不到主， tangan kita tidak bisa meraba 我 Tuhan, 们的手也摸不着他， tetapi sesungguhnya kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. 但其实我们可以感受到主在我们生命中的存在。 Kita bisa merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. 我们可以经历到主在我们生命中周详的供 Kita 应。 bisa merasakan doa-doa kita yang tidak sia-sia kita panjatkan kepada Tuhan. 我们也能够感受到我们的祷告并不属于枉然。 Kita tidak perlu dengan mata fisik melihat Tuhan baru kita percaya. 我们不需要肉眼看见主才相信他。 Sama seperti kita tidak perlu melihat sinyal wifi dulu baru aku percaya. 就好像我们不需要看到那个信号才相信有信 Firman 号。 Tuhan memberitahu kepada kita, 主的话告诉我们， berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. 那些没有看见却相信的人是有福的人。 Ini poin yang pertama. 这是第一点。 Hari ini kita percaya kepada Tuhan bukan oleh karena melihat. 我们信主并不是因为看见主。 Kemudian hal yang kedua, 第二， apa yang membuat orang yang tidak percaya kepada Tuhan? 是什么使人不愿意相信主呢？ Yang kedua memberitahu pada kita 第二告诉我们， adanya penolakan yang didasari oleh kekerasan hati. 拒绝基于心硬如石。 Nabi Yesaya memberikan nubuatan.
以赛亚先知也给了预言， bahwa hati banyak orang itu keras. 他说众人的心是刚硬的， Mereka tidak percaya. 他们不愿相信， Bukan oleh karenanya kurangnya bukti, 并不是因为缺少证据， tetapi oleh karena kekerasan hati mereka yang menolak kebenaran. 而是因为人的心里刚硬，拒绝真理。 Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Banyak orang tahu ajaran Kristen ajaran yang baik. 很多人晓得基督教的教导是好的， Mereka juga punya sahabat-sahabat orang Kristen yang baik. 他们也有许多基督徒好友。 Bahkan saya sendiri ada teman baik yang waktu sakit saya diminta didoakan. 我自己也有好朋友，他生病的时候，他们请我为他祷告， Bukan hanya dia sendiri, 不只是他自己， bahkan kalaupun istrinya ada masalah dia cari saya untuk didoakan. 即便他的妻子有问题，他也找我为他祷告。 Tetapi herannya adalah 但是很奇怪的是什么呢？ ketika mereka mengalami pertolongan daripada Tuhan, 当他们经历到了主的帮助之后， mereka tetap tidak mau percaya kepada Tuhan. 他们仍然不愿意相信主。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹， Pada suatu hari ada seorang petani yang tinggal di sebuah desa terpencil. 有一天呢，有一个农夫住在一个偏僻的乡村里。 Pada suatu hari desa kecilnya itu dilanda banjir besar. 有一天，这小村庄发生了水灾。 Dan ketika air sudah mulai naik, 当那个水不断的涨 ada 高的时 sebuah 候， perahu kecil tetangganya hendak menjemput Pak Petani ini. 有一艘小船呢来要救这位农夫， Tetapi Pak Petani ini menolak. 但是这位农夫拒绝了。 Dan dia berkata, 他说什么呢？ saya yakin Tuhan akan menyelamatkan saya. 我相信主会拯救我， Saya tidak perlu pertolongan 我 kalian. 不需要你们的援助， Ya, karena dia berkeras demikian, 因为他拒绝， itu perahu lewat. 那小船就走 Itu 过了。 air sudah mulai naik 那个水是越涨越高， sampai ke atap rumah. 到了他的屋顶， Itu ada pertolongan helikopter dari kota datang. 然后有一架直升机来要救他， Di atas, pas di atap rumah. 就是在他的屋顶上要救他。 Pak, pegang talinya. 先生，请你拉上这个 Kami mau 这条绳 menyelamatkan 子， kamu. 我来要救你。 Lalu Pak Petani di bawah, tidak perlu. 那位农夫说：“不用了， Tuhan akan tolong saya. 主会自己来救我。” Itu di atas sudah helikopter nggak bisa lama-lama kan di atas. 直升机不能够停留在一个地方太久。 Akhirnya orang itu meninggalkan Pak Petani. 后来这直升机也离他而去， Air naik melewati atap. 水不断的长高，过了他的屋顶。 Akhirnya Pak Petani meninggal dunia. 这位农夫后来死了。 Ketika meninggal dunia, 当他死去的时候， bertemu dengan Tuhan. 他就去见主的 Dia 面， tanya sama Tuhan, 他问主说 Tuhan, aku percaya kepadamu. ：“ 他说主啊，我相信你， Kenapa kamu tidak tolong saya? 为什么你没有来拯救 Lalu 我呢 Tuhan jawab apa? ？”主怎么回答呢？ Saya sudah 2 kali tolong kamu. 我已经2次要救你， Saya kirim perahu untuk tolong kamu. 我已经派了一艘小船， Kamu tidak mau naik itu perahu. 你不愿意上船。 Kedua kali saya kirim helikopter tolong kamu. 第2次我派了一架直升机， Kamu juga tetap tidak mau naik. 你仍然不要。 Bapak, 上 Ibu, 去 Saudara yang terkasih. 亲爱的弟兄姐妹， Demikian juga di dalam kehidupan kerohanian kita. 同样的，在我们的属灵生命也 Banyak 是一样 orang。ingin percaya kepada Tuhan sesuai dengan pikiran dia. 很多人相信主乃是要按照他自己所想的， Bukan seperti apa yang Tuhan inginkan. 不是按照主所要的。 Hari ini firman Tuhan ingin mengajak kita untuk melembutkan hati kita dan merendahkan hati kita. 今天主的话教导我们要滋润我们的心，降 Tuhan 卑我们的心。 begitu mengasihi kita. 主是何等的爱我们， Dia menyatakan kasihnya bagi kita. 他
向我们显明了他的 agar 爱， engkau bisa percaya kepada Dia. 好让你能够相信他。 Masalahnya adalah 问题是什么呢？ ketika Tuhan sudah menyatakan dirinya kepada 当 kita, 主已经向我们显明自己的时 menyatakan 候， kasihnya kepada 显 kita, 明他的爱， maukah engkau benar-benar menerima kasih Tuhan? 你是否愿意真正接受主的爱 Bapak 吗？ Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 主所爱的兄弟姐妹， ketika kita percaya kepada Tuhan, 当我们信靠主的时候， apa yang kita inginkan 我们所求的是什么呢？ kadang-kala berbeda seperti apa yang Tuhan ingin lakukan. 很多时候往往都与主所要的 Alkitab 不一样。 memberitahu kepada kita, 圣经告诉我们， rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita. 神的意念非同我们的意念， Rancangan Tuhan melampaui rancangan kita. 神的意念高过我们的意念。 Ketika kita mengerti prinsip firman Tuhan ini, 当我们明白神话语的原则的时 maka 候， kita bisa belajar bersuka cita 我们才能够学习喜乐 untuk。segala sesuatu yang kita serahkan kepada Tuhan, 我们要把一切献给神， untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, 包括一切发生在我们生 pasti 活 di 中的 dalam 事情， sepengetahuan daripada Tuhan 神是知道的。 dan rencana Tuhan yang indah bagi kita. 神的美意是神的计划是美好的。 Ada seorang teolog yang terkenal bernama Dietrich Bonhoeffer. 有一个非常出名的神学家，名叫彭霍费尔， Dia mengatakan sebuah kalimat, 他说了这样的一句话： Tuhan tidak memberikan segala yang kita inginkan, 主并不会满足我们所有的欲望， tetapi Dia memenuhi janjinya, 他只会成全自己的应许， membawa kita melalui jalan terbaik dan paling lurus kepadanya. 以最佳美和正直的路引导我们到他的面前。 Prinsip kehidupan inilah prinsip kehidupan orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. 这就是一个真正信靠主的生活原则。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， masalah apapun yang sedang Anda hadapi sekarang ini, 今天不管你正在面对任何的困难， serahkanlah semuanya ini ke dalam tangan Tuhan di dalam doa. 你要将一切献给主， Percayalah kepada Tuhan. 要信靠主， Biarlah cara Tuhan yang bekerja. 让主用自己的方式来工 Lembutkanlah 作， hati kita. Lembutkanlah hati kita 让我们滋润自己的心， untuk menerima apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan 接 kita. 受上帝在我们生命中的工作， Bukan seperti apa yang kita 不 inginkan, 是按照我们所要的， tetapi seperti apa yang Tuhan 乃 inginkan. 是按照神所要的。 Ini prinsip yang kedua. 这是第二个原则。 Yang terakhir, 最后一个 apa yang membuat seseorang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus? 是什么使一个人不愿意信主耶稣呢？ Sekalipun mereka sudah melihat mujizat Tuhan yang nyata. 虽然他们已经亲眼看见神的神 Sekalipun 迹， mereka sudah memiliki bukti bahwa firman Tuhan itu baik dan benar adanya. 虽然他们也能够证明真理是真实可靠的。 Alkitab memberitahu kepada kita. 圣经告诉我们， Yang ketiga, 第三， memilih kehormatan manusia daripada Allah. 选择人的尊荣过于上帝的尊 Firman 荣。 Tuhan tadi memberitahu kepada kita bahwa ada banyak orang yang mau percaya Tuhan Yesus. 刚才神的话告诉我们，其实有很多人要信耶 Tapi 稣， mereka tidak berani mengakuinya di hadapan orang Farisi. 但是他们不敢在法利赛人面前公开承认， Karena mereka takut kehormatan mereka. 因为他们害怕失去他们的尊荣。 Mereka lebih memilih penghargaan manusia daripada penghargaan daripada Tuhan. 他们选择这个人的尊重过于上帝的尊重。 Ada seseorang yang bernama Pak Abeng. 有一位名叫阿明， Di sini nggak nama Abeng kan? 在这里没有叫阿明的吧？ Ya, Pak Abeng ini adalah seorang tokoh terhormat di kotanya. 这位阿明在他的城市里可说是一个非常有名气的人， Dia seorang tokoh masyarakat yang terkenal di kotanya. 他是社会人物， Dia seorang yang penuh bijaksana, 他是一个很有智慧的人， dia penuh wibawa dan dihormati oleh masyarakat yang ada. 他蛮有威风，非常受人尊重。 Setiap kali ada kegiatan sosial, dia pasti dipilih menjadi pengurus yang ada. 每一次有慈善活动的时候，他肯定被选为这个干事委员， Dan bahkan seringkali ditanyakan pendapat
untuk setiap keputusan-keputusan yang penting. 很多时候，众人都会向他只求意见来做 Ya, 决定。 semua anggota keluarganya sudah percaya Tuhan Yesus. 他的家人都已经信主耶稣 Hanya 了， dia sendiri belum percaya Tuhan Yesus. 唯有他自己还没有相信。 Sehingga istri dan anak-anaknya selalu berdoa supaya Pak Abeng suatu hari bisa percaya Tuhan Yesus. 所以他的妻子、孩子每天都为他祷告，希望他早日归主。 Bapak Ibu Saudara yang 亲 terkasih, 爱的弟兄姐 di 妹， balik peran daripada Pak Abeng yang begitu kuat adanya, 在这个阿明在社会当中有这样重大的角色的背后， sesungguhnya di dalam hati terdalam daripada Pak Abeng menyimpan pergumulan. 其实在他的内心深处也有自己的挣扎。 Sebagai public figure yang dihormati masyarakat, 他作为公众人物，非常受人尊重。 ia merasa takut kalau dia percaya Tuhan Yesus, pamornya akan menjadi merosot. 他害怕，如果他承认自己信耶稣，他的名气就会渐渐下 Dia 降。 juga khawatir kalau dia percaya Tuhan Yesus, masyarakat dia akan menolak dia dan bahkan tidak lagi mendukung dia. 他害怕，一旦他信了耶稣，社会就会排斥他，不再支持他。 Suatu malam Pak Abeng merenung sendirian. 有一个晚上呢，阿明弟兄他自己在思考， Kemudian dia berpikir sejenak, 然后他就静静的思考， sesungguhnya bahwa banyak orang menghormati dia bukan oleh karena agamanya. 他心里想，其实很多人尊重他，并不是因为他什么宗教 Bahkan dia sendiri kalau ditanya-tanya agamanya apa, dia juga tidak tahu agamanya apa. 如果有人问他你是什么宗教，其实他自己也不清楚是信什 Orang-orang 么 juga 的。 menghormati dia oleh karena keturusan dia dan juga kebaikan yang dia tunjukkan. 其实很多人尊敬他，是因为他是属于一个诚实的好人。 Ketika dia merenung demikian, 当他这样思想的时候， tiba-tiba terdengar di dalam hatinya suara yang berkata, 他突然间听到他的良心说话。 apakah Anda memilih lebih dihormati manusia daripada dihormati Tuhan? 难道你选择人的尊荣过于上帝的尊荣吗？ Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， pergumulan demi pergumulan secara perlahan-lahan menyadarkan Pak Abeng. 阿明弟兄他就如此的挣扎，日复一日，他终于觉悟了。 Menyadarkan dia bahwa penghormatan manusia itu adalah sementara adanya. 他觉悟到人的尊荣是短暂的， Tetapi kehormatan daripada Allah itu kekal untuk selama-lamanya. 上帝的尊荣是永恒的。 Oleh sebab itulah pada saat itu dia memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. 因此呢，那个时候他就下个决定，相信主耶稣。 Tapi cerita belum selesai. 但是他的故事还没有结束。 Ketika dia percaya Tuhan Yesus, 当他相信主耶稣的时候， orang-orang di sekitarnya juga sudah tahu. 周围的人开始知道了。 Benar ada beberapa orang jaga jarak terhadap dia. 的确是的，有一些人开始与他保持距离， Dan sikapnya mulai berubah terhadap dia. 然后他们的态度也开始有所变化。 Tetapi herannya di tengah-tengah kondisi yang demikian, 但是很奇怪的，在这 dia 样的情 merasakan 况 ada 当中， damai di dalam hatinya. 从他的心里涌出平安喜乐 Bahkan seiring berjalannya waktu, 甚至随着时间的流失 bahkan orang tidak memperhatikan masalah agamanya, 很多人开始不在乎他的宗 kembali 教， mendukung Pak Abeng. 开始回来支持 Bahkan 他， semakin banyak yang datang mendukung Pak Abeng 而且有更多的人来支持他， oleh karena integritas di dalam kehidupan dia. 是因为他的生命有那种正直的心。 Dan bahkan semakin banyak orang Kristen yang juga belajar dari iman kerohanian daripada Pak Abeng. 有很多的基督徒也从这位阿明弟兄学习信仰。 Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， khususnya bagi kita yang juga sedang mengikuti secara online. 更特别参加在线的弟兄姐妹， Numpang tanya apa yang membuat Anda sampai sekarang ini belum mau percaya kepada Tuhan Yesus. 请问到底是什么事使你到今天还不愿意信耶稣？ Apakah Anda lebih memikirkan penghargaan orang lain terhadap dirimu? 难道你更看重人对你的尊重吗？
Apakah Anda lebih menghargai apa yang dipikirkan orang lain terhadap dirimu daripada apa yang dipikirkan Allah terhadap dirimu? 难道你更看重人对你的想法，过于神对你的心意吗？ Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， kehormatan manusia sementara adanya. 人的尊荣短暂而已， Tetapi kehormatan daripada Allah kekal untuk selamanya. 但是来自神的尊荣乃是永恒的。 Oleh sebab itu jangan takut berdiri teguh di dalam iman. 因此呢，不要害怕在信心站立得稳， Jangan malu mengaku aku sebagai orang Kristen yang percaya pada Tuhan. 不要害羞承认自己是跟随基督的人。 Saya mengharapkan semua yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, 我希望每位听到的人 percayalah kepada Tuhan Yesus. 心靠主耶稣吧， Sekalipun Anda tidak melihatnya, 即便你的眼睛看不到他， percayalah kepada Tuhan Yesus 心靠主耶稣 untuk 吧， menerima kehormatan yang daripada Allah daripada kehormatan manusia. 接受上帝的尊荣，好过接受人的尊荣。 Firman Tuhan memberitahu pada kita, 主的话告诉我们， sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. 凡把我和我的道当作可耻的，我也要把那人当作可耻的。 Arti firman Tuhan ini adalah, 这神的话的意思是什么呢？ ketika kita hidup dalam dunia ini tidak malu mengaku sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. 当我们活在这个世界上，不害羞承认自己是 Kalau 基督的 kita 跟随者的时候， Kalau kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, 如果我们已经相信主耶 kita 稣， juga tidak malu bersaksi tentang Kristus. 我们也不害羞为基督做见证。 Sesungguhnya di hadapan Allah Bapa, Tuhan Yesus pun tidak akan malu mengaku kita sebagai anak-anaknya. 在父上帝的面前，耶稣基督也不会害羞承认我们是他的儿女。 Tuhan Yesus juga tidak akan malu mengaku kita sebagai sahabat-sahabatnya. 主耶稣也永不会害羞称我们为他的朋友。 Oleh sebab itu janganlah kita menunda untuk percaya kepada Tuhan Yesus. 因此，不要再拖延不信主耶稣。 Tadi saya sudah mengatakan, 刚才我也说过， waktu berlalu sedemikian cepat. 时间飞逝如火箭， Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. 没有一个人晓得明天会发生什么事。 Baru-baru ini berita yang viral di mass media adalah 最近非常轰动的新闻是什么呢？ sebuah bus sekolah yang penuh dengan anak-anak sekolah yang hendak pergi rekreasi. 有一辆在学校的学生的巴士， Bus itu mengalami kebakaran. 那辆巴士发生事故起 Supirnya 火， melarikan diri 这个车夫自己自逃 dan 了， menewaskan semua anak-anak sekolah dan guru-guru yang ada di dalam bus itu. 在巴士里面的学生还有老师都灭亡了，都死 Dan 了。 ini kejadiannya didengarnya di Thailand. 这事情发生在泰国。 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， hari esok bukan milik kita. 明天不属于我们的， Hari ini, saat ini adalah milik kita. 这时候才是我们的。 Pergunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. 让我们善用上帝给我们的机会。 Seorang hamba Tuhan yang terkenal bernama Billy Graham mengatakan sebuah kalimat. 有一个非常出名的神的仆人，他的名字叫戈培里。 Tragedi terbesar bukanlah bahwa orang tidak percaya kepada Tuhan, 他说，最大的悲剧不是人们不愿意相信主， tetapi pada mereka yang berpikir masih punya waktu untuk melakukannya. 乃是人们以为还有时间来相信主。 Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， masih ada waktu. 难道还有时间吗？ Itu adalah bisikan daripada iblis untuk kita supaya jangan cepat-cepat ambil keputusan percaya Tuhan Yesus. 还有时间，这是魔鬼在我们耳朵里的细语，他的目的就是要拦阻我们信耶稣。 Jangan biarkan iblis menghambat Anda percaya pada Tuhan Yesus. 不要给魔鬼留地步，拦阻你来信耶稣。 Pergunakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita sebaik-baiknya. 请善用上帝给你的时机， Dan kesempatan itu adalah saat ini.
那机会就是现在。 Maukah Anda percaya Tuhan Yesus? 你愿意相信主耶稣吗？ Firman Tuhan hari ini memberitahu kepada kita 3 kebenaran. 今天神的话告诉我们3项真理。 Kita percaya bukan karena melihat. 我们相信不是因为看见， Oleh sebab itu lembutkanlah hati kita mengerti firman Tuhan. 因此让我们滋润自己的心来接受耶稣 Dan，kita mengutamakan kehormatan daripada Tuhan daripada kehormatan manusia. 让我们以主的尊荣为先。 Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣赐福我们， 我们一起祷告。 我们祷告。亲爱的主，我们感谢你，你是无所不知、无所不在、无所不能的上帝。今天你把你的心意告诉我们，让我们明白，我们相信不是因为看见，而且你还告诉我们，没有看见而相信的人是有福的人。我们实在感谢你，主，你知道我们本性软弱，很多人的心里刚硬，求你滋润我们的心，让我们能够在你面前敞开自己，接受你的恩宠，接受你的慈爱，让我们能够追求以主的尊荣为先，不求人的尊荣。感谢你主，听我们祷告，奉耶稣基督的名，阿门。Amin.